Okey, jom kita mulakan Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah, sekali syukur Allah bertemu lagi walaupun inilah kaedah yang kita akan guna Anda, saya rasa semua dah mengikuti sebelum ni. Sebelum tu boleh dengar saya punya suara? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Boleh sir, boleh. Untuk first session saya nak minta you all on sekejap dia punya kamera. Just untuk saya punya attendance. Okay, Abdul Hadi Abdul Rahman. Mana tu? Ya, saya. Mana? Boleh on jap. Tengok betul ke datang. Boleh on tak? Yang satu. Kejap Abdul Hadi mana Abdul Hadi? Boleh. Saya. Boleh on jap. Saya nampak Abdul Hadi tu, cuma tak nampak muka. Tak awak datang. Abdul Wafi. Abdul Hadi. Okey, dah nak saya. Abdul Wafi. Saya. Mana Wafi? Okey. Wafi. Muka. Kejap Okey. Kerana tu boleh tak boleh. Abdul Rahman Ismail. Saya sir. Okey, Abdul Rahman Ismail. Muka. Mana muka? Dah ramai sangat ni. Ni aku nak handle. Saya ini. Okey. Abdul Rahman. Ya, saya. Saya terusnya Afiq Haikal. Comel. Saya. Mana Afiq Haikal? Okey tu. Kena buka ni. Picture kat ni. Okay, next. Ahmad Adnan Abu Bakar. Mana Abu Bakar? Saya. Abu Bakar dia. Okay, ada masa. Ami Azizi. Ada. Mana Ami? Okay, masa. Azizul. Saya. Mana Azizul ni? Ami Azizi pun borang. Ya Azizul. Okay, masa Azizul. Ada saya. Baju MU. Okay, cikgu. Aku juga nak macam tu. Bagus. Azizul. Okay, Azizul lah. Cikgu. Cikgu belum masuk lagi? Belum. Nampak ni nama ni. Nanti kalau ada munculkan diri boleh ingat saja. Azwar. Azwar. Saya. Okey, terima kasih. Okay, next. Kata Nisa. Nampak tadi. Nisa Isri. Suara and video sekejap. Mana? Okey. Ni orang Sabah ni ke? Tak dengar suara. Ali Abbas. Adli Muhammad Abbas. Saya. Okey. Saya sir. Okey. Terima kasih. Okay, next. Azrin Jitarudin. Saya sir. Okey, terima kasih. Seterusnya Azrin. Azrin dah. Hisham Samsudin.
Hisham Samsudin. Muhammad Ihsan Hisham Samsudin. Dalam list ada? Saya. Mana? Okey. Kena say something ni. Okey, Faris Farhan. Faris Farhan. Mana Faris Farhan? Saya. Okey, dengar saya. Saiful Rizal Abu. Saiful Rizal Abu. Saya, sir. Okey, dengar saya. Aiman Fikri. Macam tak ada Aiman Fikri ni. Ada. Aiman Fikri, okey. Tak angkat tangan, sama aku nampak punya video. Aiman Marwi. Aku tak on mic ni. Okey, sorry. Aiman Marwi. Saya. Okey, dengar saya. Okey. Okey, Aiman Azhar. Saya. Aiman Azhar. Okey. Ya, saya. Okey, dengar saya. Next. Ini. Aizat Razali. Ngamuk apa tu? Aizat Razali. Amirin Haikal. Amirin Haikal. Saya, sir. Sekejap lagi. Amirin Haikal, okey. Hamzah Syahmi. Hamzah Syahmi. Sekejap. Hamzah Syahmi. Syahmi tu tak ada. Okey, Hamzah Syahmi tak ada Mana cikgu? Mana cikgu? Cikgu, munculkan diri cikgu. Mana cikgu? Cikgu? Oh, cikgu. Say something. Cikgu mana cikgu lah? Okey. Mana? Muka. Ya, Aiman Fauzi. Cikgu on. Muka. Kok mawak datang? Okey, Tuan Aiman Fauzi. Cikgu. Oh, cikgu. Aizat Azali tak ada? Ada, sir. Saya, sir. Sekejap. Mana? Aizat Azali. Okey, dengan saya. Amirin Haikal tak ada Tadi. Ada, sir. Saya. Okay. Okay, next. Daniel Ilyas. Saya. Okay, Daniel Fitri. Saya, sir. Okay, dengan saya Daniel Hafiz. Banyak tu Daniel ni. Ada, sir. Saya, sir. Okay, Daniel Ahmad Kamal. Saya, sir. Okay, Izzat Syahmi. Saya ni sebenarnya. Dah bangun tidur ke? Saya, sir. Okay, Amizan Zahari. Saya. Okay, dengan saya Iqbal Fitri. Saya. Izhar. Ada, sir. Ada. Okay, Khairul Anwar. Khairul Anwar Ibrahim. Khairul Anwar. Khairul Anwar. Tak dengar? Nampak awak cakap tapi saya tak dengar. Ke kau ni dengar?
Syarah Noah tak dengar? Tak dengar, tak dengar. Video Lag, static. Okey. Nazmi Rosli. Ada. Okay, Nazmi Syarul Nizam. Ada sir. Terima kasih. Nur Afiq. Nur Afiq Muhammad Hairi. Okey. Tak dengar suara. Kita tak perasan. Okay, Sazwan Afran. Saya Afiq sir. Ada sir, saya ada. Okey, Zamani Amni. Zamani Amni. Zamani Amni. Tak ada. Zamani. Zamani. My problem sir. Okey. My problem Najihah. Ya saya. Okey, dengan saya Syafiq Aiman. Syafiq Aiman. Okey. Tak dengar suara awak. Okey, Wan Arif. Ada sir. Okey, rasa. Last Nur lagi. Okey, yang lain boleh close mic dulu. Boleh close mic dulu. Okey, cikgu datang. Okey, pertama sekali alhamdulillah dapat bertemu dengan Maya ni. Pertama sekali saya terpaksa buat kaedah macam ni lah. Itu kita akan full online. Bila sebut full online kita buat live lah. Seperti macam ni. Sebab saya ambil iktibar lah daripada Teorita punya konsep. Ajar yang sama saya ajar kan? Teorita. So untuk Teorita saya tengok saya ajar benda yang sama. So apa yang feedback saya nampak saya upload YouTube dan saya tengok performance saya tengok pelajar macam you all tak tengok fully dia punya video tu. Itu salah satu part yang saya risau lah. 4 atau 3 minit pertama ni saya tengok, yang saya perasan you all tengok. Itu paling penting lah. Sebab tu tak nak saya kena buat muka juga. Duduk depan saya baru boleh belajar kot. Itu paling penting lah. So kaedah ni terpaksa guna pakai dan memang terpaksa ambil data lah. Data anda. So fully mana-mana pelajar yang ada masalah data yang kritikal lah tu boleh maklum kat TNC apa lah untuk kita bawa balik. Itu kalau diperlukan lah. Sebab memang kita terpaksa buat on macam ni. Okay, untuk elektronik GAIT 21303. So actually semua material saya dah upload kat Outer. So boleh semak kat Outer. All material saya dah upload. So boleh refer. So untuk first session ni kita introduce dulu part yang tentang kita punya kandungan khusus. Okey, ni boleh tengok you punya slide ni, kita tengok slide ni. Boleh nampak slide saya ni? Tolong feedback. Boleh. Okey, terima kasih. Okay, untuk KU 103 actually subjek ni relate dengan teori litar. Itu paling penting lah. Bila sebut teori litar actually saya lepas. Ramai dapat A kan? So boleh skor lagi lah subjek ni. So tengok performance ramai dapat A. Dan saya rasa base anda agak pelik lah. Kebanyakan sebelum ni ramai fail. Base anda ramai pula dapat A. So harapnya orang kata tu dia orang kata original lah result yang anda ada. Sebab kita akan continue untuk topik ni. Okey, untuk subjek ni
hanya ada 2 lecturer saja yang terlibat. Itu yang pertama Puan Nabiah Nurul Zinan yang akan cover session 1, 2, 3 dan 4. Dan saya sendiri akan cover session 5, 6, 7 dan 8. Okay. Hopefully, so untuk subjek ni saya penyelaras. Maksudnya untuk total perjalanan subjek ni in term of kelas dengan apa ni lab, saya akan tentukanlah perjalanan yang macam mana. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua untuk komponen subjek ni PNP So slide ni saya dah share dekat auto, boleh tengok selepas ni, masalah. So kita go to detail by slide. Okay, kita ada teori dan amali. So dalam kelas jadual waktu yang ditetapkan untuk section 7-8 kelas hari Khamis. Betul 11 hingga 1. Manakala lab hari ni lah sekarang. So untuk hari ni saya akan ambil lab punya waktu. So ikutkan teori kita ada 6 chapter. 6 chapter dan amali kita ada 4 lab sahaja. Boleh faham? Teori 6 chapter, manakala amali ada 4 lab sahaja. So untuk teori daripada 6 chapter tu kita ada 27 subtopik. So 27 subtopik. So nanti detailnya akan saya bincangkan selepas ni. Ini chapter 1, ni detail lah untuk chapter 1. Okay, chapter 1 kita akan cuba go through ni sekadar mampulah sebab first class ni saya pun nak test juga okey tak okey kita punya connection ni ada loss ke apa. Okey, ramai yang ngadu hanya setengah jam pertama je. Kita tengok for kelas kita hari ni. So kita ada 7 topik. 7 untuk chapter 1 kita ada 7 subtopik. So perancangannya 2 minggu kuliah. Minggu pertama, minggu ni dan minggu depan. Dan kita akan ada satu lab related to this chapter lah. So hopefully you all boleh tengok kat sini lah pembahagian guided learning. Kalau tengok sini practical nampak, practical kosong betul. Sedangkan kita ada lab. Boleh nampak Aku cakap seorang-seorang apa? Ke dah lost? Okay. Ya, boleh saya. Okay, Boleh. Nampak tak? Nampak tak? Masih ada. Okay. Boleh. Untuk Masih hidup. nak boleh hidup. Boleh ke? Untuk lab ni kenapa tak ada jam pertemuan dekat practical ni sebab kita go through to non face to face lah 3. So saya akan bincangkan selepas ni bagaimana persalahan lab. So untuk ni kita ada 7 subjek chapter 1. Kita akan cover semua CLO lah. So 2 jam minggu pertama dan 2 jam minggu kedua. Sebab tu ada total 4 jam. Dan kat sini you boleh tengok independent learning. Independent learning ni 9 jam. Boleh faham tak 9 jam tu apa? So you kena provide yourself 9 hours untuk you study tentang secara kata self learning lah, ataupun you boleh discuss dulu atau yang saya pun boleh, tak masalah. 9 jam. Next chapter 2 diet application. So actually untuk elektronik ni kita akan bermain. Kalau teorika you jumpa transistor sahaja. Transistor sahaja. So untuk transistor dengan apa lagi you jumpa? Ada kapasitor dengan induktor. Untuk chapter untuk elektronik ni kita jumpa diode dengan transistor dengan FET. Ada 3 komponen yang kita jumpa lah. Okay, chapter tu dah masuk first komponen iaitu diode application. Kita ada 5 subtopik dan 2 perancangannya 3 minggu kuliah. Yang dia nampak ada 6 jam dan ada 2 lab yang related to this chapter lah, sebab tu dia jadi 6 jam. So 3 jam untuk ni first lab dan 3 jam untuk second lab. Okay, to the next for chapter 3 Chapter 3 BJT ataupun BJT. Nama ringkasnya BJT. Bipolar junction transistor, tapi nama yang ayat mahain saya sebut adalah transistor lah. Nama penuh dia BJT. So sebut BJT tu actually equal to transistor. So untuk transistor kita dah go to the chapter, komponen kedua kita. Tadi komponen pertama adalah diode. Komponen kedua kita adalah BJT ataupun transistor. Untuk topik ni kita ada 5 subtopik dan kita ada 2 minggu kuliah. Dan sini untuk BJT ni ataupun transistor kita banyak. Kita akan relate dengan chapter 4 dan chapter 5.
You akan nampak lah sebab dia banyak function kat sini. Sebab tu 2 minggu kuliah ni bukan orang kata praktikal macam tu lah, tapi in term of related tu dengan topik, dia akan panjang sikit chapter ni sebab dia berkait 3, 4, 5 berkait. So ada 0 jam sebab ni tak ada lab yang related. Chapter 4 pun sama. Ni dah seperti saya kata tadi, dia adalah continue to the chapter 3 iaitu transistor ataupun BJT. So untuk BJT kita punya topik, kita ada 3 subtopik dan kita ada 2 minggu kuliah. Okey, jadi untuk chapter 4 untuk chapter 4 kita ada 3 subtopik. So you boleh tengok kat sini saya punya presentation ni. So ini kita punya divide dari sini lah, dan kita punya plan kita akan ada 2 minggu kuliah dan 1 lab online. Okay, itu chapter 4. Kat sini saya tak mention kosong sebab actually saya put in the chapter 5. Actually untuk lab 4 related to the chapter 4, chapter 5. Lepas tu chapter 5 kat sini baru ada 3 jam kat sini. 3 jam kat sini So 3 jam kat sini. So untuk chapter 5 kita ada BJT amplifier. So saya kata chapter 3, 4, 5 memang semuanya BJT. So untuk chapter 5 adalah amplifier operation lah. Amplifier operation. Dan kita fokus pada amplifier saja. Dan kita ada 3 subtopik dan 2 minggu kuliah rancangannya lah. So kalau ikutkan BJT ni bukan kata 2 plus 2. Lebih kurang 6 minggu saja. 6 minggu, hampir half semester you akan fokus pada transistor. Sebab transistor satu komponen yang agak menarik lah untuk kita belajar. Dan ada satu lab lain. Okay, the next adalah chapter 6. Ni dah masuk sini dia adalah keluarga transistor tapi different kata function lah. Dia hanya ubah dia punya komponen iaitu nama ringkasnya JFET. JFET nama ringkasnya JFET lah. So untuk JFET ni kita akan belajar 3 minggu kuliah, 12 hingga 14 dan jangkaannya untuk kita ada topik. Okay, itu untuk total kita punya chapter. So chapter dan dia punya detail assumption untuk setiap hours tu you boleh tengok kat RPP yang saya dah upload kat Optum. Okay, so kita ada 2 komponen tadi. Pertama kuliah, yang kedua adalah lab. Okay, saya briefing tentang kuliah dulu. Okay, saya akan cuba buat kuliah ikut jadual lah. Sebab last semester bila saya buat teorika agak fleksibel, mungkin pelajar tak nampak serius untuk follow jadual ataupun tak nampak serius untuk follow kita punya learning session. Kat situ yang saya nampak ada weak lah. Asalnya last semester tu saya punya session just nak kata relax, tapi you auto relax tu sangat relax. Tu yang jadi kerisauan sebab tu saya go through tentang detail, waktu kita buat Google Meet lah. So kuliah ni kita akan buat online, kita akan Google Meet dan saya akan record dan saya akan share kat anda. So tak ada isu lah kat sini. You boleh orang kata reverse balik ataupun you boleh repeat balik session ni jelas. Dan video berkaitan link YouTube akan ambil sebagai peserta kelas. So saya punya target, saya punya kaedah untuk akan ada pre-class session. Maksudnya akan ada satu kelas, ada satu video yang related to our topic. Saya akan share, you all boleh tengok dulu sebelum kelas. Dan dalam kelas, sesi kelas ni kita akan brief dari detail. So kurang-kurang you akan double class session. Sebab bila online ni itulah dia punya part yang saya risau. Sebab kita tak face to face dan kalau dalam kelas pun kepala otak boleh pick kan. Dia lagi dah dekat online. Ada lagi yang tutup kamera kan. Mungkin dah orang malam just on. Dengar lah apa cik cakap kan. Itu satu part lah. Boleh pergi bilik air pun selamba je. Satu part yang ataupun you boleh tidik sebelah. Sebab tu saya risau. Okay, jadi nota berdasarkan kita ada kita akan provide 2 jenis nota. Yang pertama slide dan yang kedua adalah modul. Ini saya bagi kopi lah. Dan untuk chapter 1 dulu saya dah upload tau. So boleh tengok untuk you punya rujukan. Okay, itu kuliah. Dia faham untuk kuliah?
So kemungkinan alhamdulillah. Kemungkinan untuk kuliah ni mungkin saya akan ambil masa lab. So, kita tengok sama ada saya ambil masa lab atau saya ambil untuk kuliah yang betul. Itu untuk kuliah. Okey, untuk lab pula, amali. Untuk amali Untuk amali, okay, kita akan bermula minggu kedua. So untuk this week, kita tak start lagi. Sebab tu saya ambil masa lab. Sebab lab 3 jam, so sayang pula. So sebenarnya you all punya part, you boleh kata brief ataupun discuss lah. Any orang kata any related topic yang you mungkin confuse kat situ. So kurang 5 jam sepatutnya spend in 1 week. Kurang betul-betul you follow. Saya tak pastilah. Sebab saya dengar ada yang part time job. Ada yang kerja ke part time? Ataupun full time kerja, part time pula. Saya je. Ada? Tengah kerja ni. Tengah kerja Nanti you kerja kat mana? Production minyak lagi. Boleh main pun. Okey, nanti PM saya untuk next discussion. Okey, untuk lab tempoh 2 minggu pengalaman. So kita akan spend 2 minggu untuk satu pengalaman. So total kita ada 4 lab. So 8 minggu lah lab akan berjalan. So pelaksanaan aktiviti lab dan penyiaran laporan adalah secara individu. Ini yang saya rasa saya dah praktis waktu komputer programming kot. Saya nampak pelajaran yang sama tak yang ada dalam ni. So saya terpaksa praktis benda yang sama sebab actually bila you buat individu, saya terus nampak you punya inisiatif dan usaha untuk you faham something lah. Yang lepas banyaklah video kelakar. Tak kisahlah you nak pakai main gitar ke, you nak start dengan nyanyi ke. Itu bukan, saya rasa tu aktiviti lah. Cuma in terms of ingredient tu kena ada. Jangan starting dari gitar, nyanyi-nyanyi tapi kat tengah-tengah tu you baca teks. Tu saya tak nak lah. So saya nak you explain, bukan you baca. Kalau baca semua boleh buat. You faham lah? Satu part lah. Saya nak elakkan orang kata you all copy paste directly lah. Sebab tu saya nak tengok. Macam ni you present. Kalau you present baca kat tu markah dah stick lah. Okay, rujukan pertama kita ada lab sheet je lah dan video interaction. Okay, video interaction ni saya akan buat simple interaction with all saya nak buat satu. Okay, bila sebut lab ni yang cabaran lah. Sebab sini untuk subjek ni saya dah beli dah komponen. Untuk kita buat physical lab, komponen saya dah beli dah hingga 1 komponen, 2-3 komponen yang belum sampai lah. Memang saya dah spend untuk 8 section dah beli lah. Lepas tu dah boleh buat lah. Macam mana kita merancang tu yang menentukan. So untuk lab, saya yakin lah subjek lain pun praktis ni sama. Dan semalam ramai lah komplain pasal lab yang agak besar betul 3-4K you nak download makan space tu. So untuk saya sudah Hilang pula. Mana hilang? Habis mana hilang weh. Saya bangkang. connection tu. Ya. Tiba-tiba hilang. Aduh Dan. Kau mic. Takkan saya. Tidur. Cancel kelas. Cancel lah. Video rekod. Lepas tu dah boleh buka Translation bos. Add saya, Celia. Hamzah. Tidur. Syafiq mana Syafiq? Nyanyi Fik. Senyap lah. Sikit Zam. Azam, nyanyi Zam. Zam, nyanyi Zam. Habis baru sedar. Akan toy macam semalam. Harap-harap saya sedar je lah ya.
karut lah seorang. Aduh. Awal Dan. Aku takut dia bebas Awal sorang Azam. dia. Mana kelas mana? MV3. Pencawang dia pecah. Azul kelas cancel ni. Bertiga ni. Siapa dengar suara Tak Sir jawab dengan pun. jelas? Beritahu aku. Cuba tanya Sir, Kokok dia ada internet problem ke? Aku rasa memang dia ada internet problem ni. Seorang kau lah. Dia kat pagar kan. Oh, kat batu. Tengok suara dia pun turun naik. Naik turun naik. Tak payah pergi timpak dah naik roller coaster ni. Kat mana lock tadi? Lab. Sir, pasal lab sir. Ha. Pasal lab. 2 minggu 1 lab tu. Dekat lab oh. Okay. barang. Dua, tiba-tiba senyap lah. Betul lah, memang setengah jam pertama ni. Betul. Setengah jam pertama ni. Sekejap Aduh. Okey. Terlalu mudahnya untuk amali lab kita ada 3 perisian. Web based, Android based dengan Windows based. So untuk web based you tak perlu install, you just pergi ke www.tinkercad. So you log in guna Gmail and then you select you punya account siswa. Lepas tu web based lah. Okey, untuk Ulang Sir. perisian ni web based yang last sekali tu. Ni yang last sekali ni. You pergi ke www.tinkercad.com. Okay, you log in guna Gmail account. So, untuk Gmail account, you select as a siswa bawah UTSM. Dapat? Dapat eh? Dapat. 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 Dapat eh? Dapat. Untuk Kala. web based. Itu untuk web based. So untuk Android based you kena install, you boleh letak dekat Google tu. App tu. Electronic Circuit Studio you boleh download. And the last Pro Tools. Okay, Pro Tools ni saya cuba bagi link untuk you install. Actually saya dah buat satu drive untuk saya punya electronic session ni. Tapi nanti saya upload, you boleh tengok. Sebab saya belum share lagi drive tu. Actually dalam konten tu dah ada lah. Kita punya share tu file. Okay, the next kenapa? So untuk kita punya software yang kita gunakan adalah Pro Tools, Electronic and Tinkercad. So you boleh pilih salah satu. So sebab apa? Untuk lab punya report, kita akan praktis di mana computer programming siapa yang pernah follow kelas saya. So individu dan okay, individu punya saya handwriting report you kena scan upload dekat Outer itu 2 minggu. Start 2 minggu, satu lab upload. So untuk satu lab you kena ada satu handwriting report. Dia faham? So setiap 2 minggu you kena upload dia punya report lah. Outer. Saya akan bagi kita punya activity lah, assessment untuk you locate kat mana yang simpan. Okay, untuk video presentation lah. Okay, video presentation you kena
kena show off you punya inisiatif. Bagaimana you buat projek kaji tu, sama ada you guna Pro Tools ke, Electronics ke, video ke, atau you guna CAD. Tak masalah. Yang penting wajib buat. Tapi you kena show off. You kena present macam ni you buat step by step. Tu saya boleh, tu yang saya nak tekankan lah. Sebab itu saja bukti yang saya boleh tunjuk bahawa anda memang betul-betul buat lah. Okey. Itu satu part yang you kena nampak. Okey, jadi boleh faham untuk report, untuk video untuk video presentation you hanya perlu buat 2 video saja. You kena buat hanya 2 video. Yang video pertama combine lab 1, lab 2 you present lah dalam masa tak lebih pada, tapi kena tunjuk lah you buat dekat salah satu present yang saya cakap lah. Video kedua you kena buat untuk lab ketiga dan keempat. So satu video you akan present 2 lab serentak. Boleh nampak? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi untuk presentation you hanya perlu hantar pada minggu ke-5 untuk lab 1, lab 2 dan minggu ke 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 dan minggu ke-9. Boleh faham minggu untuk video. Untuk video minggu ke-5 dan minggu ke-9. Ingat please present, tunjukkan you bahawa betul-betul you buat step by step dalam salah satu software tu. Sebab itu indikator paling penting untuk saya marking. Sebab lab banyak untuk markah. Okey, agar markah. Okey, untuk agar markah. Okey, kita akan buat satu quiz. Quiz hanya 5%. So ikut plan saya, kalau fizikal lah tak masuk kelas saya buat quiz. Tapi sebab dah bagi macam ni, saya akan tengok. Saya akan apa-apa saya akan maklum dalam WhatsApp bagaimana quiz kita ni. Dan saya akan guna Google Form untuk quiz. Untuk quiz saya akan guna Google Form terus. Okay, 5% saja. Okay, test ada 2. Test akan ada 2. So test pertama 50% dan test kedua 50%. So 15. So you boleh nampak test markah besar 30 markah agak besar. Dan video presentation yang saya kata tu ada 2 video tu. So 20. So maksudnya 20, video pertama 10, video kedua 10. Boleh nampak And the last adalah report. Okay, report hanya 5% saja daripada keempat-empat lab. So 5% saja. And individual assignment. So kita akan bagi assignment. So assignment pun 15 markah. Assignment pun saya individu lah. So 5 markah. Dan report 5%. Untuk assignment saya akan maklum lah apa assignment, tugasan individu yang you kena buat. So untuk continuous assessment untuk you punya karimat 80 markah besar. So agak besar. 80 markah tu besar. So hopefully, maksud dia apa? Assignment hanya 20%. Tapi please make sure you attend final. Itu saja part yang you kena aware. You kena attend final sebab kalau sekarang attend pun lebih kurang you dapat 0 markah. Dapat 0 markah, so itu melayakkan you all to finish for this course. Itu untuk final. Kalau you dapat 0. Tapi kalau you tak datang, bukan setakat 0, tapi result you dapat TS. TS tu maksudnya tidak selesai. Tidak selesai, you kena repeat balik subjek ni. Final online ke sir? Sorry? Final online ke fizikal? Final kelas online, maksudnya final pun online lah. Itu keputusan untuk hari ni. Pelaksanaan yang saya boleh maklum untuk hari ni, final memang online. Okay, boleh? So hopefully you faham strategi. You faham strategi. So walaupun karimat kita agak tinggi, 80%.
kan sebab kita buat online class dan kita punya final 20. Saya nampak lah actually test dengan lab, dengan assignment, semua individu test individu, lab dan individu pun individu, dan assignment pun individu. So 3, 4, 5, 6, 65, hampir separuh, lebih separuh markah you all datang daripada individu. Ini apa ni, you punya individu assessment. So part yang saya tekankan lah. Actually semua individu. Memang tak ada lah. Online ni saya rasa lah, semua buat rumah-rumah. Semua masing-masing berada di rumah masing-masing. So nak buat group tu macam tak praktikal. Saya tak jamin lah. Guru buat. Part. Okay. So tu paling ni. Untuk platform penilaian ini last part yang saya nak share. Untuk quiz gantung syarat. So untuk quiz saya akan buat Google Form. Ujian satu ujian juga kita guna Author. Tulisan individu saya akan guna Author, YouTube dan Google Form. Dan lab saya akan guna Author dan YouTube. Dan final kita akan guna Author. Ini platform lah yang kita akan gunakan. So untuk ujian satu mungkin dalam minggu ke-8 dan ujian kedua dalam minggu ke-13. Itu yang kita punya plan lah. Ke-8 dan ke-13. Okay, itu saja untuk simple briefing lah untuk kita punya course ni. Dan paling penting adalah elektronik adalah semudah senyuman. Senang elektronik. Penting you follow lah saya punya kelas. Boleh tak, aku tak follow je. Satu part yang saya tekankan lah. Okay, itu untuk introduction. Ada apa soalan? Sir, kalau software tu saya pakai website punya, tak install yang Windows base tak boleh? Okay, maksudnya you nak web base tu. Sebab web base tu dia tak boleh buat lah. Sama je dulu. Mana Pro Tools dengan mana? Yang software untuk pakai buat lab tu. Tiga kat. Dengan yang Windows punya. Sama je kan? Dia salah satu. Sebab sebelum okay. Untuk cat ada ke ada? CAD dah ada ke? Belum lagi? Belum. Sebab saya sini Belum. apa tak saya untuk cat subject cat actually eksperimen semua cat tu actually ada similar tu elektronik. Sebab tu saya tak tahu. Kalau boleh kita guna apa ni software yang sama. Nanti saya akan tanya lah. Section 78 Nazlin ya? Encik Faizal. Nazlin kot. Encik Nazlin ya? 78. 7 lain, 8 lain kan? Lain-lain. Okey, tak apa. 7 lain, 8 lain. Sebab untuk lab kalau boleh RPC pun boleh. 7 Encik Faizal. 7 Encik Faizal, 8 Nazlin. So untuk Encik Nazlin tu lah. So Encik, di sini untuk CAD dia punya lab lebih kurang sama macam elektronik. Maksudnya dia guna komponen transistor, dia guna apa ni resistor. So saya akan dapat feedback. Sebab kalau CAD dia akan guna selalunya lah. Kalau physically kita akan guna dua software, Eagle dengan Multisim. Tapi untuk online ni saya tak pasti lah. Probably guna software yang sama. So saya reliable lah, saya tak kisah. Yang penting you buat lah. Sebab actually untuk Android base pun ada kekurangan ni. Yang saya masih nak cari backup plan lah. Untuk you apa ni, boleh buat. Sebab ada part-part macam contoh macam web base tu. Web base tu macam diode je kita tak boleh select dia punya modul. Sebab diode banyak jenis. Tapi dalam web base tu diode lah. Dia tak ada, ialah macam kereta ada potong sagar, potong viran. Ni kereta. Jadi kat situ je agak kita nak kaji kita punya statistik ataupun lab agak sukar. Sebab tu nanti saya akan tengok balik web base lah kurangan dia. Okay, soalan tentang lagi course introduction.
kasih Izzat Ada soalan? Yang lain. Ada soalan ni? Nampak in term of internet macam okey je. Tak ada rasa. Okey, tak ada rasa. Thank you. Okay, for the next, kita go to the pertemuan lah secara ringkas. Pertemuan secara ringkas. Okey, hari ni kita masuk sikit semiconductor. Ringkas yang boleh saya buat ni. Okay, ni chapter 1. So first chapter kita go to semiconductor lah. So for the next semiconductor nama tu semiconductor. Semi tu actually half. Kata semi semi-final. Disebut semi pun boleh faham semi. So kalau mudahnya you boleh faham dalam bab fizik, mesti you pernah aware pasal benda ni. Kita ada dua material, sama ada conductor ataupun inductor lah. Conductor ataupun jadi insulator ataupun penebat. So kita ada pengalir dengan penebat. So sebut semiconductor dia separuh pengalir dan separuh penebat. Sebab tu physical properties are between conductor and insulator. Dia tengah-tengah. So dia boleh jadi conductor and dia boleh insulator. So at low temperature, duduk sini dia adalah insulator lah. Low temperature dia akan jadi insulator. Itu paling mudah. Manakala at high temperature dia boleh jadi ni high temperature lah. Dia boleh conductor. So tu part yang kita tengok. So low temperature maksud ni contoh dalam suhu bilik, so dia akan menjadi sebagai insulator. Bila kita naikkan suhu dia boleh jadi conductor. Okey, ini dia belajar secara ringkas yang saya kena brief introduction of atoms. Sebab kenapa perlu tahu kenapa perlu belajar benda ni? Sebab actually untuk diploma kita elektrik so you cover semua topik dan kita prepare kata well and basic info knowledge untuk you pass the detail detail area yang you nak join lepas ni. Sebab elektrik atau elektronik kita terlalu banyak rambang pilihan career yang you boleh pilih. So mungkin salah satu part yang you akan go to adalah of manufacturing, electronic manufacturing. Maksudnya pembuatan kejutan elektronik lah. So you buat komponen, so kat sini you akan belajar lah. Kat sini topik ni akan related dengan you punya bidang. So siapa yang minat kimia dan fizik, actually bagus lah untuk you go to. Sebab diode yang dah jumpa tu adalah hasil beberapa kajian yang telah dibuat, baru dia dapat buat diode. So macam mana buat diode? Ni lah dia belajar benda ni. So atom semua tahu kan, kita ada 3, elektron, proton and neutron. So proton positif, elektron negatif and neutron adalah dekat nukleus ataupun normal lah, tengah. So normal lah, so atom ada positif, negatif, ada neutral. Untuk proton ialah positif, half and a mass of 1, dia ada berat dia, jisim dia, dan dia terletak pada nukleus. Kalau ingat lah, sebut proton dia memang kat tengah-tengah. Sebut proton dia memang kat tengah-tengah. And the next, neutron adalah untuk neutron dia located in the nucleus juga. So di tengah-tengah nukleus ni ada 2 partikel lah, iaitu satu neutron and second adalah proton.
Untuk proton beranda. So, untuk neutron dia tak ada charge sebab dia neutral and actually dia punya mass atau berat dia lebih kurang macam proton. And the last adalah electron. So ini adalah aktivitas, dan kalau proton dengan proton dengan neutron berada di nukleus. Untuk elektron dia berada dekat orbit nukleus of the atom. So kat luar ni lah. Kat luar ni. So ini nampak kat luar ni. So dan dia small dan basically tu dia kena pegang. No mass. So tak ada berat atau tak ada isi. And in neutron atom there are some number of proton. Dan kebanyakan neutral bagi neutral atom total of the electron equal to total of the proton. Tu kalau neutral atom sebut neutral atom maksudnya dia stable. Ini saya masuk langsung lah. Okay, what force hold the part of an atom? Saya rasa untuk fizik sudah belajar kira-kira detail bagaimana nak kira force, force of the electron dengan antara dan force yang juga ada pasti X, pasti Y yang you kena buat ini. Okay, untuk kita masuk sikit lah part yang kita review sikit the last part yang kita baca kat fizik. So actually kenapa kita belajar, sebab kat situ ada satu daya iaitu electromagnetic force. So actually magnetic force tu lah yang menyebabkan ada satu tenaga yang terhasil antara setiap atom iaitu neutron dan proton. So kat sini dia ada electric force, dia ada attraction between positive and negative. So dia akan menarik salah-salah komponen antara satu sama lain sebab dia berbeza kutub. Dan kat situ negative electron orbit around the nucleus. Sebab itu ada tarikan So kat situ adanya wujudnya satu force iaitu electric force. Okay, untuk atomic number and weight, atomic number of an atom is number of proton. Disebut atomic number, so actually equal to proton. Maksud dia atomic number equal to kita punya number of proton lah. Itu soal yang mudah. Dan atomic weight actually dia sebut weight actually kita related to the mass lah. So mass hanya ada pada proton dengan neutron. Dan elektron tak ada mass. So kita tengok pada last slide yang saya tekan tadi, sebut elektron memang tak ada mass. So sebab tu bila sebut atomic weight dia hanya libat dua komponen saja, iaitu komponen proton dan komponen neutron. So elektron tak ada. Okay, ini contoh helium atom. Helium atom kita ada dua proton and dua neutron. So therefore total weight dia punya adalah 4 lah. Dia punya berat bagi helium. So itu contoh paling mudah lah. So kita hanya ambil kira bilangan elektron exist in the proton and the neutron. So kita just kata kita abaikan saja untuk elektron. Okey, kat sini kenapa kena belajar elektron dengan atom proton? Sebab kita ketahuilah the structure of proton, dia punya basic tu, supaya you akan nampak the related the next topic tentang apa ni, kita punya semiconductor function, semiconductor component. So the outermost shell, so kita ada banyak. So kalau ni nucleus, lah, contoh ni nucleus, dan dia banyak orbit, kan? Banyak orbit. So orbit paling last ni, dipanggil valence shell. Faham? Valence shell. The outermost shell in the atom is kita panggil valence shell, and the atom in the shell are called A. Elektron ada kat sini, E kat sini. Tak salah berapa banyak elektron yang ada. Ni kita panggil valence electron. Okay, ini adalah valence shell. So ini adalah valence electron. Okay, each shell which is located at a different level can contain as
combination number of electron. Okey, kita tengok dia punya located different level lah. So tengok berapa banyak elektron valence elektron yang ada daripada satu atom tu. Kita dia punya different level. Okay, the next ni contoh untuk cara kira dengan elektron. So actually kita satu rumus you can aware kat sini. So hopefully you ini just review session sebab saya yakin patutnya anda dah belajar. Basically the end shell, maksudnya shell tu berapa kita boleh tentukan lebih maksimum number yang ada pada shell tu dengan menggunakan rumus 2 and spec. So maksudnya kalau shell 1, so in terms of 2 and 1 spec, so dapat 2 lah. So untuk shell 1 lah yang ada 2. So contoh tengok sini ini adalah Cooper atom per atom structure. So tengok Cooper atom structure dia ada 29 proton. So kita tengok untuk shell pertama yang ada 2, betul 1, 2. Dan elektron shell ketiga based on equation that given, so kita masuk put in saja dalam formula. So shell kedua 2, terus kedua 4, 4 ada 8. So ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. So ada 8 So the same method to determine the next total number of electron for the third shell. Sama juga untuk untuk the last shell the last shell selalunya kita akan guna pakai cara kerja cara kira dia adalah kita total up of the proton elektron yang ada. Misalnya ada 4 shell, so tak termasuk valence shell, ada 1, 2, 3, kita total up 8 campur 2 10 campur 18 total 28. 28 So bila sebut 28 elektron, ingat neutral atom bilangan proton kena sama dengan jumlah elektron. So 29 tolak 28. So dapatlah 1. Sebab tu dapat 1. So untuk the last elektron outermost shell so dia punya formula bukan 2n square lah. So cara kerja dia adalah the total number of proton minus the total number of electron in the first shell, second shell and third shell. Dapatlah dia punya the last electron pun in the valence shell. So saya sebut valence shell, you kena terus remind bahawa valence shell equal to the outermost, paling the last shell yang kat paling ujung. Mana kalau saya sebut valence electron adalah last elektron yang ada dalam shell nombor last, paling last. So kat situ ada different formula yang you boleh nampak. So kalau untuk shell lain 2n square, untuk the last atau valence elektron you kena total up and then minus to the proton. Boleh faham? Kita cakap seorang-seorang. Faham. Suara tak jelas, suara tak Suara tak jelas. Naik kejap dengar tak dengar. Sekat-sekat. Turun naik. Bila saya dah dapat full rank ni, saya akan share lah dalam, saya akan you boleh compare lah last dengan okay. The favor the valence electron and the more distant the valence shell from the nucleus, easiest valence shell will break away. Maksudnya kalau macam ni, makin jauh, makin banyak shell, mungkin ada 4 je, tak banyak. So mungkin ada 8 shell ke 8. Dan elektron paling last pula, valence elektron yang ada 1. So kalau makin jauh dengan nucleus, betul dia tinggal seorang. So makin jauh shell yang ada dan makin sikit dia punya
elektron dekat gelas tu, so makin mudah untuk dia berpisah. Untuk dia berpisah. Elektron tu berpisah daripada atom tu. So kat sini kita kenal sikit apa masuk konduktor, apa masuk insulator dan apa masuk insulator and the last semiconductor. So ada tiga different type lah yang kita akan kenal. Okay, first conductor. So sebut conductor bahasa, kalau bahasa pasar ni lah. Kena tahu conductor tak atau insulator, biasanya kita akan based on experience lah. Ataupun contoh kalau kita cakap bola besi confirm conductor. Kenapa conductor? Nah, biasa orang buat besi sebagai wiring semua boleh okey. So biasa macam tu. Tapi in terms of atom ataupun structure, khususnya dalam bidang kimia dan fizik, so kita classify conductor, insulator and semiconductor tu based on atom structure. Maksudnya kita tengok structure of atom tu baru kita define ini conductor ke, ini insulator ke, ataupun ini semiconductor. Okey, secara mudah bila sebut conductor, dia punya part adalah yang pertama adalah dia punya valence shell. Sorry, saya sebut valence electron first valence electron sebab dia sebut 4 electron. Maksudnya valence electron dia adalah kurang daripada 4. Dia nampak first. Ni saya buat ringkasan lah. Itu yang first. First characteristic of the conductor, valence electron less than 4 electron. Less than. Kalau sama dengan 4, tak termasuk lagi. Ini less than. So mungkin ketiga lah. Okay, each atom has at least one electron that is not involved in the bonding. Okay, each atom one axis electron. Maksudnya dia ada lebih satu elektron. Kat situ at least one electron. Lebih satu elektron yang tak bounding. Ni ayat. Kalau saya belajar dulu, ni lah ayat saya ni. Orang kata apa? Simple note saya. Ni tak lah ni. Tak bounding. Ni tak bounding. Satu elektron yang tak bounding. And the last characteristic yang kita cakap adalah this exists called conduction electron and removal electron. Okay. Jadi ni tak perlu ni. Okay, padam lah. Sorry. Padam nak padam macam mana? Okay, saya padam dulu. Okay. Okay, ni adalah dia kata adalah conduction electron, CE. So banyak ni term ni. Tadi valence shell, first electron, proton, neutron. Second valence shell, valence electron, and next adalah conduction electron. So yang penting apa beza valence electron dengan conduction electron. Kalau conduction dia adalah dia kena lebih at least one axis lah. So saya nampak je sama ni. Kita tengok balik dia punya part nanti the next. Okay, untuk conductor dia punya resistance for sure lah minus, orang kata less than 1 plus 10 power of negative 3 ohm. Maksudnya milli ohm dia punya resistance parameter bagi material tu, dan more prone to the release electron from its outer shell. Okay, ini contoh conductor yang biasa kita guna apply in our electronic component, sama ada copper ataupun aluminium. Itu untuk conductor. Okay, ini contoh structure, atom structure of the conductor. Okay, kat sini sebab kat sini kita ada 1, 2, 3, 4. So ada 4. Dan kat sini ada satu valence electron. Kat situ one electron is potential. Maksud dia satu electron dia seorang tinggal. Dan bila dia seorang tinggal, sebab dia seorang-seorang kat situ. So ikatan antara dia sesama
dengan valence shell tu tak kuat. Sebab dia pun dah agak in term of jarak antara nucleus to the outer shell pun agak jauh. Betul dia tinggal seorang-seorang. So lagi mudah lah untuk dia untuk satu when electron ni keluar ataupun go away from the valence shell. So it's called valence electron dan dia escape from the electron using current flow. Actually sebut current flow, bila sebut current flow dia adalah sama dengan elektron tu moving. So moving kiri atau kanan lah. Ikut litar lah yang you belajar kan. Sebelum ni kita belajar positif battery tu kita connect to the system, to connect to the load. So actually arus tu adalah equal to current flow. Bila sebut current actually dia equal to current flow. So bila sebut current flow adalah equal to electron. Supaya mudah. Okay, itu adalah conductor. The next adalah insulator. Okay, untuk insulator mudah ya. Saya rasa dia just berlawanan saja. Kalau tadi kita ada 4, kurang ada 4, kalau ni lebih dari 4. Lebih 4 VE. Maksud dia valence electron. Saya terus ringkaskan ya. Sebab dalam ni kata 4 electron in the valence shell. So 4 electron in the valence shell maksud dia 4 valence shell lah. Ni less than. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dia tak ada free electron. Ni no free electron. Tak ada free electron. Fe. No free electron. Yang so bila sebut semuanya tak ada sebab dia terikat kemas. Dah cukup maksud dia. So kebenaran kalian untuk valence shell untuk keluar daripada valence shell tu, valence electron untuk keluar daripada valence shell tu agak susah. Contoh paling mudah material yang ada yang saya dengar adalah resin, mica and paper, kertas. Ni contoh. So tak ada pula dia punya atom cutting. Jadi kita perlu tengok lah. Sebab kalau untuk paper ataupun mica, so dia punya the last valence shell tu lebih pada 4, mungkin 5 atau 8 elektron valence shell. Okey, ni semiconductor. Kalau conductor kurang 4, insulator lebih 4. Kalau 4 tu, itulah dia. Bila sebut 4 dia, memang confirm dia adalah semiconductor. Memang equal lah. Equal to 4 valence electron. So dia tengah-tengah lah. Maksudnya bila saya sebut VE tu dia adalah valence electron. So dia boleh bertindak antara conductor and insulator. And samalah saya kata tadi untuk semiconductor at low temperature dia akan sebagai insulator, manakala high temperature dia akan bertindak sebagai conductor. Tapi agak lemah. Tapi still boleh lock in of based on dia punya electron. Okay, itu semiconductor. So nampak? So hopefully you pegang valence shell, valence electron saja. Sebut conductor, inductor dengan semiconductor. Apa beza dia? Adalah valence electron. The numbers of valence electron. Maksudnya bilangan elektron yang terdapat pada last shell ataupun the outer shell. Sebab tu bila saya sebut outer shell equal to valence shell. So bilangan elektron yang ada dalam valence shell dipanggil valence electron. Okay semua So hopefully dapat tangkap. Saya boleh kepala. So apa beza antara tiga tu? Based on the total number of valence shell. Masih in the class? Tak seorang-seorang benar kan? Ada. Dengar. Ada. Dengar, saya dengar. Dalam kelas ni nampak ngantuk tak ngantuk? Ni tak nampak. Masih wujud. Ada. Syafiq Aiman saya. Syafiq Aiman. Ada sir. Masih segar, saya. Masih Dalam singgah kelas sir. ni ramai dia ni. Syafiq Aiman. Tengah fokus. Syafiq dia tidur. Sampai Aiman mana je? Tidur ke? Ada. Okay. For the next
Kita masuk sikit letak beza antara ketiga tu cerita karakter dengan unvalent electron. So kat sini hence the equilibrium of karakter between the exchange of and karakter. So conductivity of karakter dia antara tengah-tengah antara insulator dengan karakter, dan conductivity is important. So conductivity actually kita berlawanan dengan rintangan berlawanan dengan Melayu dengan galangan. Saya tak dapat belajar gitu. So contoh semiconductor yang agak famous, material yang paling famous yang biasa ni yang dalam bidang elektronik, sebab kita dalam diploma kita elektrik, so kita go to elektronik sajalah. So kita ada dua, iaitu yang pertama silikon, material yang biasa, yang kedua adalah germanium. Ini adalah the common semiconductor material yang kita apply dan memang practice in the industry. Itu saja. Silikon dengan germanium. Sekarang pun germanium macam susah sikit nak jumpa komponen. Saya pun nak beli germanium daya. Saya terpaksa beli dengan China. Jadi itu yang sampai-sampai dekat Malaysia memang tak payah saya nak jumpa germanium daya. Mungkin practically sebab ramai yang guna silicon diode lah compare to germanium diode. Kat situ you boleh nampak lah what the latest technology yang diorang dah apply dan generally apa yang dah buat. Okay, ni semiconductor, structure of atom of semiconductor. Okay, macam saya kata saya buat tadi, beza antara insulator conductor dengan semiconductor adalah dia punya valence shell. Valence electron. So valence electron kita ni fokus pada hanya the last valence shell ni ya. Kita fokus kat ni je, hujung ni. Saya terbuat dia punya lingkaran. So ni saja. Kita fokus pada ni saja, shell yang paling last. So kat ini ada untuk silikon ada 4 juga, 1, 2, 3, 4. Kedua-dua memang 4 saja. Tidak nama ni tak semiconductor. Silikon, atom structure of silikon ada 4. Germanium atom the last tidak ada 4 ataupun valence electron. Ini 4, ini pun 4. Cuma untuk silikon 1, 2 dan ada 2 shell. Manakala germanium dia ada 1, 2, 3. Nampak? Ada 3. So kat sini actually ada different lah, different force yang terhasil sebab satu jauh satu dekat. So kat sini silicon is the best. The best and most widely used semiconductor. Macam saya kata tadi lah, silikon sekarang nak cari diode yang buat dari silikon memang agak payah. Memang saya cari kat kata dia well known supplier pun dia pun tak provide. Saya kat Shopee pun tak ada. So kat situ sekali berhenti kat China lah. Kalau tidak, kalau you boleh buat dekat lab memang seronok lah. So tapi yang risau diode semiconductor dengan diode silikon dengan diode germanium dia ada different code lah. Jadi you nak differentiate antara diode sama ada silikon atau germanium, dia boleh tengok dekat dia punya apa ni label. Kat situ yang kita kena detail lah kita punya apa ni eksperimen kita. Okay, the main characteristic of semiconductor ni you kena pegang sebut semiconductor wajib berguna ada 4 VE. Dia ulang lagi ni. So tolong letakkan kepala untuk first class kita ni, selain you faham ataupun you tahu you review balik elektron, proton dengan neutron. Second part you dah kenal dua benda, valence shell dengan valence electron. And third you can differentiate kenapa yang boleh semiconductor, bagaimana boleh conductor, bagaimana boleh semiconductor. Okay. So kedua-duanya memang ada for electron ataupun VE tadi. Dia need for isolation. Okay, kalau tengok sini in term of structure
Sebab dia hanya ada 4 saja, so they need 4 additional electron to complete the structure. Dia kena perlukan 4 lagi elektron. Sebab kenapa perlukan 4? Sebab untuk dia neutralize. Sebab satu part kat sini kat sini kita ada 14. Bukan 14 macam selalunya untuk satu shell, the total shell tu yang untuk dia stable kurangnya ada 8. Sebab tu kita perlukan 4 lagi lah untuk stable. Because of the unit saja, atom is similar to tends to share the 4 valent electron with the neighboring atoms. Maksudnya satu atom dengan the other atom, so ni silicon atom, ni pun silicon atom, yang ada 4 ni pada 4. So dia punya karakteristik sifat dia, dia punya unique structure tu menyebabkan dia cenderung untuk share. Maksudnya 4 ni dia boleh share lah untuk dia stable. Ada pair lah. The sharing of valent electron is something called covalent bonding. Ni dia ada term untuk hari ni. Banyak term yang you akan dapat tangkap hari ni lah. Sebab first class ni banyak teori sikit. Walaupun pun sebuah elektronik dia sama macam tanda letak. Memang banyak kira-kira. Sebab tu saya akan buat live macam ni lah. Supaya kurang bonding antara saya dengan you all tu ada. Walaupun tak nampak kan. Kalau saya buat macam last semester baru kat YouTube memang kau tak tengok pun. Hati-hati lah. Okay. Jadi dia nak sharing valent electron, dia kata call covalent bonding. So covalent bonding tu maksud dia apa? Nanti dia next lah saya nak lukis payah. Kalau saya lukis kan tak lawa pula. Inilah. Okay, ini atom silikon pertama, ni atom silikon 2. Inilah. So dia akan wujud covalent bonding kat sini. Dia bonding terikat antara atom dan atom. Dan bila dia terikat dia panggil crystal. Crystal Kenapa? Bila dia terikat dia panggil crystal. So crystal tu adalah satu orang kata real structure yang dah ada lah. Yelah macam atom kecil, halus. Takkan satu-satu atom tu nak kira. So bila dia bonding antara atom dengan atom, so dia juga satu physical material. So kalau dia dah silikon tu crystal silikon. Tu part yang dia kena faham. So ni macam ni, silikon atom. Ni in term of atom. So ni saya kata tu. Ni satu atom silikon. So kat situ memang ada 4 saja. So bila dia antara banyak atom silikon untuk kata wujudkan satu silikon kristal. So hasil silikon kristal tu actually dia adalah from combination of the silicon atom. So kat sini kita banyak silicon atom. Ini 1, 2, 3, 4, 5. So, kalau you nampak setiap atom dia akan share dia punya valence electron dia supaya dia boleh stable lah kat sini Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So tengah-tengah ni just simbolik lah, maksud dia apa you nampak dekat tengah ni actually is the same happening to the atom ni. Maksudnya kita lukis lah banyak kan, ni bonding kan, jadi banyak. Sebab tu dia dah bonding banyak bonding, so dapatlah satu silicon crystal. Sebab tu basically ini saya mudah lah yang kita lukiskan. So sebab ada 4 elektron, sebab 4 ni dia separuh-separuh, tak kurang tak lebih. So dia punya sifat dia nak gabung. So kat situ dia akan electron are released from the covalent bonding. Okay. Electron are released. Okay. Ini adalah structure bagi silicon crystal. Maksudnya sebut silicon crystal ataupun material of silicon, actually ni lah structure dia. Ni structure ni dia akan bonding lah. Maksudnya kat luar ni pun sama, dia akan bonding dengan another silicon atom.
silikon atom ni bersama dia akan bonding dengan 3 lagi atom silikon yang ni bersama dia akan combine. So the combination ataupun the bonding covalent elektron ni dia boleh terungkai, dia terpisah dengan 3 faktor ni, 1, 2, 3. Yang pertama kita kenakan heat, yang kedua kita energy position difference, kita letak force, and the last kita doping. Doping ni kita akan discuss. Dop ni kita tambah any particle ataupun any atom lain ke dalam silikon, itu nama doping. Doping ni kita buat campuran ke atas silikon atom. Kalau heat tu kita panaskan, kalau energy tu kita bagi pressure pada silikon kristal. Kalau doping ni kita ada silikon kristal, kita tambah lagi ni type of atom. Untuk masuk dia boleh nampak lah. So untuk in term of semiconductor kat sini kita ada intrinsic semiconductor. Cuma intrinsic kat sini terang-terang adalah pure. Sebut intrinsic dia adalah pure semiconductor material. Manakala extrinsic ini pure, ini adalah yang asli. Manakala extrinsic dia adalah doping ataupun ni dah alternate dop ataupun dah alter. Kita dah combine, kita dah ubah sikit. Dan saya tak bawa pula. Saya tinggal kat rumah. Dah biar pen. Okay. So hijau boleh nampak situ ya. Kalau pure sebut intrinsic, kalau doping ataupun kita alter, kita campur dengan material ataupun different atom, kita jadi extrinsic semiconductor. So untuk extrinsic ada dua lah. N-type dengan P-type. Okay, ini pun sama. Same explanation yang from the previous slide. Sama ni. Dia punya penerangan. Okay, ini contoh intrinsic. Ini yang intrinsic pure, maksudnya pure semiconductor of silicon. Dia boleh nampak kat sini. Pure lah macam ni lah. Ataupun yang you nampak tadi dia tingkat macam ni kan. Yang tadi you. Tadi dia buat macam ni. Macam ni sama je. Sama je. Nah, dah lawan. Okay. So yang nukleus ni silikon ni, nukleus. So ini adalah dia punya elektron. Kat sini adalah dia punya shell. Ini shell dia lah. So kat sini dia bond. Okay, ini adalah kita punya bonding elektron. Kita punya bonding. So ini adalah keadaan intrinsic ataupun pure structure of silicon electron. Silicon atom. Silicon atom. Ini punya ni. Okey, ini pure. Okey, untuk extrinsic kita tambah impurity ataupun satu ini adalah atom untuk dia bertindak sebagai extrinsic semiconductor lah. Sebab kenapa kita nak tambah? Sebab kita nak tinggalkan ataupun kita nak wujudkan ada satu charge carrier ataupun satu lebihan charge ataupun elektron di luar daripada shell. Itu yang kita nak target kita lah. So without breaking the covalent bonds, we can increase the charge carrier. Itu maksudnya. Nanti you nampak kat sini. So untuk N-type ada dia punya part. Kita ada pentavalent. Macam ni tambah lah. N-type semiconductor kita ada 5 valent elektron. Okay, arsenic untuk arsenic atom dia ada 5. Dia ada 5 valent elektron. And so ini arsenic. So tadi kita ada silicon atom. And then one kita ada arsenic atom. So arsenic dengan silicon kita merge. Kita dot, kita tambah. Apa akan jadi? So kat situ akan wujud. Sebab ingat arsenic ada 5. Silikon ada 4 ya.
So ingat untuk kata stable outer shell, so kurang kita perlu 8, betul tak? So maksudnya untuk stable kita perlu 8 valent elektron. Stable 8 valent elektron yang kena 8. So arsenik ada 5 valent elektron. Manakala silikon ada 4. So 5 campur 4 ada 9. So bila ada 9, actually dia punya bonding tu akan ada lebih 1 lah. Sebab faktornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lah. Tapi bila lebih, so akan ada 1 free elektron. Sebab tu dipanggil free elektron. Supaya elektron tu bergerak bebas, supaya menyebabkan dia boleh bertindak sebagai konduktor. Faham lah? Apa nanti saya ada beberapa video yang saya untuk you mudahkan kefahaman lah, macam mana interaction of the electron. Okay, ini contoh lah. Okay, 4 macam ni, 5 benda yang sama saya buat tadi. So, bila 5 hanya 4 saja yang akan bonding. Sebab kita masuk satu arsenic atom ke dalam silikon, so 5 campur 4 hanya 4. Ada only 4 of the 5 elektron akan bonding lah. So satu saja akan terpisah. Okay, ini contoh lah. Ini contoh satu contoh atom yang dah dop, kita dah doping, kita dah campur unsur luar atau dipanggil extrinsic semiconductor. So di mana kita campur SB. SB ni apa lah? Atomic, sorry, antinomic atom. Antinomic atom. Tadi arsenik, ni antinomic atom. So atomic atom, total number atom yang ada 51. So kalau tengok kat luar ni ada 1, 2, 3, 4, 5. So dia ada 5 valence electron. So 5, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 kita hanya 4 saja yang akan bonding. Ini akan bonding kat sini. Ini akan bonding kat sini. Manakala ini akan bonding kat sini, dan last 4 adalah bonding kat sini. Manakala akan wujud satu exist ataupun satu free elektron, dia tak bonding mana-mana. Sebab tu dia dissolve. Ingat, sebut elektron apa? Elektron adalah equal to negative. Betul tak? Bila sebut elektron dia adalah negatif atom. Sorry, dia adalah negatif elektron. So bila sebut, sorry, bukan negatif elektron. Elektron adalah negatif charge. Tak dapat dia punya wording ni. Okay, dia adalah negatif charge. Manakala proton dia adalah positif. Betul? Proton dia adalah positif. Proton ni proton adalah positif charge. So bila free elektron lebih satu elektron, sebab tu dia panggil N4. Sebab N equal to negative charge. So sebab apa negative charge dapat N4? Sebab dia lebih satu elektron, bukan satu proton. Okay, ni first type of the semiconductor. P-type, boleh faham lah. Kalau tadi kita 5 elektron plus tu 4, so 4 bonding, 1 lebih. Kalau P-type, secara logiknya apa yang kita dapat? Logiknya lah. Okay, bila sebut P-type, confirm kita apa kita tengok? Ataupun lebih whole, lebih ruang. Okay, with ada 3 valent. Kalau tadi pentavalent, kalau penta 5, kalau 3 valent, okay, berarti tu sebab silikon ada 4. So any trivalent impurity, trivalent, disebut trivalent adalah 3 valent elektron. Maksudnya ada 3. So 4 campur 3 sama dengan 7. So akan lebih satu bonding. So akan ada satu
atom atau satu charge yang tak terikat. Saya tengok tanya, ini contoh. Ini adalah boron atom. Ini boron atom. So boron atom dia ada 5 atomik saja, tak banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi daripada 5 tu ada 3. 1, 2, 3. So ada 3 valence elektron. Hopefully saya sebut valence elektron juga dapat tangkap berapa. Dia adalah elektron yang terletak pada sel ataupun lingkaran paling luar. Dia faham? Valence elektron adalah elektron yang terdapat pada lingkaran atom paling luar. Dia faham? Itu yang hopefully you get benda ni. So kat situ you boleh nampak ni contoh doping antara boron atom dengan silikon atom. So silikon tadi ada satu, ni bonding, ni bonding, ni bonding, bonding. So untuk boron ada 3 ya, 1, 2, 3. So bonding ni jadi apa? Dia jadi hole. Dia jadi hole. Hole ni macam lubang. Maksud dia kena ada satu actually dia dah locate on address ataupun satu ruang untuk dia bonding, tapi bonding tu tak ada sebab elektron tak ada. Maksud dia elektron tu tak ada, tapi untuk dia ikat benda tu dah dia punya tempat tu dah disediakan lah. Cuma isinya tak ada. Rumah ni dah ada, isinya tak ada. Hopefully you dapat capture saya punya analogi lah. Okay, so macam sebab tu bila hole, dia lebih hole sebab tu kita panggil P-type. P-type lah. Sebab dia lebih hole. Dia bukan lebih proton lah. So minta maaf. Kalau tadi saya sebut kalau elektron equal to N-type, kalau proton equal to P-type. Tapi secara mudahnya sebab proton terletak pada nukleus tengah ni. Proton dekat sini. Ini positif kat sini. Positif kat sini. Positif kat sini. Nukleus semua proton akan ada kat nukleus. So apa yang berlaku adalah hole. So sebab tu kita tak cakap bukan terlebih proton, tapi terlebih ada wujudnya satu ruang tempat untuk elektron tu masuk. Betul saya kata ni, rumah dah ada, isinya belum ada. So yang hopefully nampak lah saya punya comparison and analogy untuk mulakan kefahaman. So apa yang dia buat, yang 3 elektron tu dia akan covalent lah, dia akan combine. So kat situ dia akan lebih satu one covalent bond magnetic hole. Definisi. So maksud dia akan satu ruang. Saya kata dia lah, rumah dah ada tapi isi tak ada. Sebab tu bila wujud kat macam ni, atom yang turing, kristal yang terbentuk, doping kristal terbentuk adalah bentuk P-type. Sebab dia wujudkan satu hole. Okay, so to carry in P-type, so initial sounds our covalent bond break with the P-type and electron hole. Majority carriers and electron and nuclear carriers. Sini untuk P-type hole ni jadi majority, manakala elektron jadi minority. Maksud dia banyak hole ke banyak elektron? Banyak hole lah. Itu untuk P-type. Mudah kata kita boleh dapat tangkap dia sebut P-type dia lebih banyak lubang hole, rumah daripada isi. Kalau N-type banyak elektron berbanding. Okay, ini just simple comparison of the both type of semiconductor. Intrinsik tu kita tahu dia adalah apa ni, pure format of the atom. Dan paling penting bila sebut pure, rumah dengan isi bilangan sama, hole dengan elektron jumlah sama. Manakala eksisik dia akan depend pada type of N-type. Okay, ini contoh both semiconductor type. Ini adalah
P-type, manakala ini adalah N-type. Kedua-duanya semiconductor, so mungkin ni silicon doping with the arsenic, mungkin ni silicon doping with the boron. So dapat sebab satu P-type, satu N-type. So dalam satu semiconductor ni akan ada 3 different atom. Macam ni silicon, tu dia punya majority ni lah. Major ni banyak silicon. Kedua dia punya doping atom iaitu sama ada macam tadi arsenic ataupun ada boron. Okay. So kat sini untuk N-type dia akan banyak elektron. Elektron dia banyak, majority adalah elektron banyak. Manakala untuk P-type dia akan banyak hole compare dengan elektron. Okay, secara mudahnya lah yang saya boleh jelaskan untuk hari ni kita punya kelas. Sebab kalau tengok sini untuk di sini kita dah sampai pada P-type and N-type. So for the next untuk diode ni saya tak kita akan continue for the next class sebab lagi mudah kot you all faham. Cuma video yang saya share pada you all, you boleh compare dengan my explanation lah. So you ada 2 different material untuk you belajar sendiri lah kat rumah. Sebab ni lah cabaran kat online. Last semester saya memang buat independent. Tapi bila buat independent tu lah result ni. Walaupun ramai dapat A, saya rasa tu just one paper saja lah. Tu yang saya risau. So saya akan cubalah untuk 1 week kita akan ada 1 quiz. So untuk hari ni selesai untuk section 7-8. So section 5 ni esok. So after kelas esok saya akan share lah dalam grup WhatsApp untuk link untuk quiz 1. So dari quiz 1 kemungkinan akan ada orang kata tempoh jawab yang sekejap lah. Sebab saya nak tengok you punya basic knowledge yang ringkas dan dia hanya objektif tekan-tekan. So sepatutnya saya akan bagi duration dalam 1 jam saja kot untuk saya on dia punya time. Lepas tu saya tutup. Tak akan kosong lah akan. Walaupun 5 markah kan quiz. Tapi itu saya indikator lah untuk saya validate punya part in term of understanding. Okay. So untuk reason untuk tekan saja. Secara ringkas saya boleh secara mudah P-type adalah dia akan carry whole majority, manakala N-type dia akan majority dia akan banyak elektron. Secara ringkas ni lah. Okay, kalau tengok kat sini masih bersama saya kan? Masih. Wujud. Masih sir. Masih sir. Okay, kalau tengok kat sini kita punya untuk hari ni untuk hari ni actually kita dah cover laptop pun ada dia punya kemampuan. Sebab tu bawa je lah. Okay, ni just tengok kita punya part. Okay, ni RPP. So you boleh tengok dekat outer. So untuk hari ni saya dah cuba saya dah habis cover sampai 1.5 banyak lah. Tak apa, ni kita reverse balik. So agak banyak sebab 2 minggu kan. So the next nanti kita hopefully bisa bila kita ada 2 material ni. Sebab saya terpaksa guna ada pre-class session yang kita ada live session ni. So you all boleh penyerapan tu lebih banyak dan maksimal. Tu yang saya harapkan daripada you all. Please lah. So apa-apa tak faham, better you ada group by group. So you ada group WhatsApp yang ikut group A. Dan kita pun ada group elektronik yang saya terus buat semua 5, 6, 7, 8 sentak. Sebab saya rasa dah banyak sangat group saya join. Sebab tu saya tak berminat nak buat 5, 6 satu group. So apa-apa soalan tanya.
Cuma bila PM tu jadi macam yelah, kalau seorang PM tak apa, bila dah ramai sangat PM tu akan jadi kelang kabut lah, kelang kabut. Itu satu part yang saya tak sempat lah minta maaf tu. Sebab sebenarnya saya memang untuk kelas online ni cabarannya bila buat video. Pada last semester saya buat, kami terpaksa spend banyak masa buat video. Dan kalau buat video ala kadar, rekod suara biasa, dan itulah result yang pelajar akan tengok, iaitu 2-3 minit. Result saya, buat last semester saya buat video yang saya rasa okey lah kot. Itu pun budak tengok 3-4 minit ni kan. Dua tengok 3-4 minit je. So mungkin saya terpaksa buat video macam Yusof apa ni kata filem-filem buat, mungkin you boleh tengok 1 jam lah boleh tengok. Tapi kat situ jadi banyak isu title lah, workload kat situ lah. Sebab tu kami nak video tu agak structured, agak complicated dan tak praktikal untuk kami buat. Sebab tu video yang ada saya share dan kita buat kelas macam ni, so all apa-apa boleh tanya dan kena apa-apa. So untuk hari ni kita stop sampai P-type and type, dan mungkin last sebab buat masa ni main okey sepanjang kita punya kelas ni. Feedback okey? Okey, sir. So hopefully okey lah. Dan ni dan ada yang gelak-gelak biasa. Okey, itu saja untuk hari ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada you all. Hari ni attendance full. So kekalkan. Cuma tadi siapa yang Thank you, sir. berapa ramai yang tak main kau? Apa? Apa dia? Apa dia, sir? Tak dengar. Tak jelas sir, tak jelas. Tak dengar. Tak jelas, sir. Berapa ramai yang kerja? Tak jelas, sir. Tak jelas sir. Oh, berapa ramai yang kerja? Saya. Ini. Daniel. Ha. Daniel Makaman. Ya sir. Okey, seorang lagi. Ada lagi? Aiman kerja tak man. Abdul Wafi saya, Abdul Wafi. Ada Wafi. Mana Wafi? Mana Wafi? Tak nampak. Kerja weh. Oh tu. Ada Wafi sama Arif Shah je. Mana ada? Dia kerja. Seorang je. Okey, Seorang seorang je. kot. Okey, seorang je. Kita apa? Seorang je. Okey, untuk sesi kelas hari ni, alhamdulillah nanti saya cuba upload YouTube ni, sorry, kita punya session ni supaya boleh tengok balik lah. Mungkin ada part explanation yang tak faham, so boleh repeat balik, ditambah video yang saya dah share. Okey, itu saja. Any question last? Sir, nanti Mak Isa bagi jelas sikit, sir. Saya tak dengar, sir. Apa? Mak Isa tak jelas. Kita orang tak berapa. Dengar tak dengar Jelas sir, lah, dengar sir. tak dengar. Dengar tak Dia dengar. roller coaster, Macam naik sir. roller Naik coaster, sir. turun. Turun naik. Ada tak ada, ada tak ada. Macam azan. Suka ingat KO. Buat. Saya Jelas okey. tak jelas lah, okey. kau senyum je. Okey, Tak dengar sir. sangat tadi. Alhamdulillah. Saya okey, Alhamdulillah. Tapi yang dengar jelas. Tapi Khairul. okey lah, boleh lah dengar juga sir. Khairul, Tapi boleh lah, yang- ada yang faham, ada- sir. Ada. Okey, ada tak apa. orang Nanti dan- Ada yang okey, ada yang tak, sir. feedback ni nanti ada Cuba terangkan semula Carol. saya tengok dekat video ni, saya tengok audio punya ni lah, sesi logo lah. Itu saja. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Terima kasih, sir. Terima kasih. Terima kasih sir. Terima kasih, sir. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Oh, Gerak lu. Kat lo. Habis dia Ya, selamat. Cuba join tu. Aziz tu join. Ya, saya. Mana tak lain. Okey, go jangan tidur. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih, sir. Okey ke? Okey ke?
Ying, Ying. Yo 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 yo. Pan ni ada kelas lagi lah. Ada? Kelas apa? Tak tahu kok. Aku nak check ni. Tak behir tu. Tengah tiga. Masih jauh. Payah buka mic ni. Oh ya. Remuk je, remuk je. Ya. Icik lah. Betul. Dia dah keluar lah. Tahu you?